Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat malam dan juga terima kasih kepada anda yang dah masuk awal. So, hari ini adalah sesi kita akan menggunting. Kita gunting sama-sama pola yang kita dah siapkan semalam, iaitu jubah bertingkat. Saya pun dah sediakan kain kat sini. Kita gunakan warna maroon. Alright. Kita akan potong sampai siap. Anda semua dah sedia, saya pun dah sedia. So, jom kita mula. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum kita nak potong pola kita, ada satu lagi tips yang saya nak berikan kepada anda. Okey, apa dia tips dia? Alright, pola kita dah siap. Dan sebelum kita potong, saya nak, sebab kita nak bila kita dah siapkan jubah bertingkat ni, bawah baju dia jadi cantik tau. Tak nak dia menggelebih. Okay, saya nak dia jadi cantik macam tu. Sekata. Dan juga terletak. Biasanya orang panggil terletak. Cantik terletak baju tu. Tak nak dia menggelebih. So, apa yang perlu kita buat? Bahagian bawah, okey, bahagian bawah jubah kita tu, kan kita dah ambil untuk bahagian kedutan. So, saya nak di bahagian bawah jubah ni, kita naikkan 1,5 inci. 1,5 inci. So, ambil tali tip. Alright, so kita naikkan kat sini 1,5 inci. Alright, nampak tak? Curvekan dia. Ambil pembaris curve. Okey, so kepada anda yang baru masuk, kita baru sahaja mula. Kita punya kelas ini adalah secara live sahaja, tiada ulangan. Dan sekiranya anda nak dapatkan full video, pastikan anda tonton sampai habis. Kita akan berikan maklumat. Nampak tak? Kita ambil pembaris curve dan kita curvekan dia. Begitu. Dan yang bawah ni nanti kita akan buang. Okey, dan sebelum kita potong, pastikan tulis macam saya bagi tahu semalam. Ini adalah bahagian pertama, ini kedua, ini ketiga. Jangan tertukar. Okey, lepas tu lagi satu saya nak bagi tahu, pastikan anda tanda kat sini bahagian atas. Jangan nanti masa jahit terbalik pula. Yang ni bawa ke atas, yang atas bawa ke bawah. Dah salah, tak cantik nanti. Okey, tandakan. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak tanda pada kain. So, ini atas. Ini pun atas. Jangan sampai tertukar. Okey. Bila kita tengok pola kita dah okey. Alright. So, kita boleh potongkan. Okey. Cara nak potong. Dekat sini dia berpisah. Okey. Di sini kita akan potong. Dia berpisah. So, saya akan potongkan dekat bahagian punggung. Okey. Dan lagi satu saya nak bagi tahu. Untuk jubah bertingkat sebenarnya terpulang kepada anda. Anda nak dia punya potongan tingkat tu kat bahagian mana. Macam saya pilih di bahagian betul-betul dekat bahagian punggung yang paling tinggi. Dia akan nampak cantik. Okey. Tapi terpulang kalau anda rasa saya nak buat dekat paras pinggang boleh. Okey. Ataupun paras lutut ke bawah pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Alright. So, kita potongkan. Untuk bahagian leher, saya nak anda potong untuk leher belakang ni. Macam tu. Nampak? Potongkan bahagian bahu. Okey, terima kasih dan juga waalaikumsalam kepada anda yang memberi salam, kepada anda yang baru masuk. Kita baru sahaja mula. Okey, kita potong bahagian leher. Pastikan anda potong bahagian leher yang atas ni. Bahagian leher yang atas ni yang kita potong. Alright, so kita potong bahagian bahu. Kemudian bahagian ketiak, saya nak anda potong bahagian belakang ni dulu. Nampak tak? Jangan potong bahagian depan dulu. Okay, sebab kita buat pola ni sekali, depan dengan belakang. Boleh faham? Okay, nampak? Dan kita potong bahagian sisi dia. Ni bahagian sisi kita panggil. Okey. Okey, so bila kita dah potongkan bahagian ni, bila kita dah potongkan bahagian ni, untuk bahagian leher, saya nak anda potong, jangan potong habis tau.
Okey, anda boleh tengok macam mana saya buat. Potong sehingga ke paras yang tegak ni. Dekat situ. Okey, jangan potong sampai habis. Okey, sebab kita buat pola ni depan dengan belakang. So, misal kata nanti bila saya ambil, kita ambil kain untuk badan depan, kita lipatkanlah macam ni. So, kita dapat untuk bahagian depan. Nampak? Okey. Dan satu lagi. Ini untuk leher. Untuk bahagian ketiak pun sama tau. Kita potong daripada bawah ni. Okey. Sebab yang tadi yang kita potong ni bahagian belakang. Okey. Sekarang ni yang kita masukkan lebih dalam ni, ini untuk bahagian depan. So, saya nak anda potong daripada bawah ni. Jangan potong habis bawah sampai bahagian tegak. Macam tu. Nanti masa kita nak ambil bahagian depan, kita lipatlah. Okey. So, kita dapat ambil bahagian depan. Yang ini bahagian belakang. Nanti masa kita nak ambil belakang, kita penitilah. Okey. Okey. So, kita letak ketepikan dulu. Sebab kita nak potong bahagian lain. Saya nak anda potong bahagian bertingkat ni pula. Bahagian bertingkat, yang ni kita buang Ni kita tak nak ambil. Buangkan. Okey. Bahagian bertingkat ni kita akan ambil depan dengan belakang. Untuk pola kita, satu lagi saya nak bagi tahu, pola kita ni belum ada basi. Basi nanti saya akan tunjukkan masa kita potong kain. So, anda boleh perhatikan betul-betul dan belajar sampai habis. Okey. Alright. So, yang ni kita potongkan. Buang yang bahagian yang tadi kita naikkan 1,5 tu, kita buangkan. Okey, so 3 tingkat ni kita potong, pisahkan dia. Okey, kita pisahkan dia. Pastikan dah tulis ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3. Okey, so kita potongkan. Lepas tu tanda, ini bahagian atas. Jangan sampai tertukar. Okey, kalau bahagian tanda tu rasa macam tak nampak, tanda. Macam ni. Tanda anak panah. Maksudnya ni bahagian atas. Tanda anak panah macam ni. Sebab kita tak nak dia tertukar. Kadang masa jahit yang bawah bawa naik atas, yang atas bawa bawah. Tak nak. Okey, buat anak panah macam tu. So kita potongkan dia. Pisahkan dia. Okey. Okey. So, ini saya dah pisahkan dan satu lagi adalah bahagian tangan. Tangan kita nak buat tangan yang macam dalam gambar yang saya berikan dekat dalam kita punya poster. So, bahagian tangan macam mana nak potong, kat sini kita kena potongkan. Kita pisahkan dia. Sebab dekat sini nanti kita nak kedut-kedutkan dia. Okey. Okey, yang ni kita guntingkan. Okey. So kita pisahkan kita pisahkan dia. Okey, so dah pun siap. Sekarang ni saya nak gunting kain. Okey, so seterusnya saya akan tunjukkan cara macam mana nak potong kain step by step. Okey, so jom. Okey, ini adalah kain yang saya ada. Saya menggunakan 4 meter kain bidang 60. 4 meter kain bidang 60. So kalau anda menggunakan bidang 45 pun, kalau anda berbadan kecil, dia boleh, maknanya anda gunakan 4 meter kain, orang kata ngam-ngam lah. So kalau anda nak buat jubah bertingkat ni, saya lebih suka anda gunakan bidang 60. Tetapi tak apa, kalau anda gunakan bidang 45 pun boleh, tak ada masalah. So anda boleh ambil lebih sikit lah meter dia, 4.5 macam tu. So 4.5 tu dah okey dah. Kalau anda berbadan besar, pastikan sediakan meter kain lebih, orang kata lebih 1 meter daripada saiz biasa. Okey. So jom saya tunjukkan. First kali masa kita nak potong kain, apa yang perlu kita tahu? Pastikan masa kita potong kain,
Bahagian yang kita nak letakkan pola adalah bahagian belakang kain. Bahagian yang tak cantik. Bahagian dalam. Tu yang orang panggil. Okey, bahagian dalam. Okey, bahagian tak cantik. Alright, so macam mana kita nak tahu? Macam saya gunakan kain yang plain. Okey, kita gunakan kain yang plain macam ni. Macam mana kita nak tahu kan? Nampak tak? Bila kain plain ni, depan dengan belakang dia sama. So, macam mana kita nak tahu mana depan, mana belakang? Kita boleh tengok tepi kain. Nampak tak tepi kain? Dia ada bahagian tau. Bintik-bintik kat sini. Anda boleh belik lah kat sini. Bahagian mana timbul, bahagian mana tenggelam. Bahagian yang tenggelam ni, ini adalah bahagian yang cantik. Okey? Bahagian yang cantik. So, kita ambil bahagian yang ini bahagian cantik, ini bahagian dalam. So kita lipatkan macam ni. Bahagian yang kita nak letakkan pola bahagian yang dalam ni. Okey, bahagian dalam. Sebab apa, nanti kalau kita letakkan kapur, nak tanda basi, tu maknanya bahagian dalam lah, bahagian yang tak cantik. So tak adalah orang kata comot kain kita. Saya ambil bahagian badan depan. So, kat sini saya samakan. Ni kita dah mula Saya gunakan ira menegak. Ini ira kain menegak. Okey, kita gunakan ira menegak. Okey, kalau ada yang tanya, cikgu, kalau saya nak guna ira melintang boleh ke? Boleh sebenarnya. Kalau macam kain plain, bahagian atas anda boleh gunakan ira menegak. Okey, bahagian atas badan maksud saya. Bila bahagian dia punya tingkat tu, yang 3 tingkat, anda boleh ambil kain ira melintang. Kalau bidang 45 lah. Sebab saya faham nanti ada kemungkinan kain tak cukup ke. So boleh, tak ada masalah. Kalau kain bercorak tu, anda kena tengok corak dia macam mana. Okay, menjahit ni sebenarnya mudah. Anda kena tengok betul-betul corak dia macam mana, cantik. Kita nak letak dia macam mana. Okey. Okey, so saya letakkan pola. Kita ambil bahagian, saya ambil bahagian depan dahulu. Okey, kita letakkan pola. Jangan lupa bahagian depan seperti mana yang saya beritahu semalam masa buat pola. Bahagian depan kita akan ambil 2 keping sebab bahagian depan kita akan buat zip. Zip di bahagian depan. Boleh faham Okey. So saya nak anda letakkan basi untuk bahagian depan setengah inci saja dekat sini. So masa letak pola dah tandalah setengah inci dahulu. Tak payah buat basi besar-besar untuk bahagian belahan zip. Setengah inci sahaja. Okey, setengah inci sahaja. Tandakan dulu, kemudian baru letak pola. Okey, nampak? Dan penitikan. Ini untuk bahagian depan. So, bila saya nak ambil bahagian depan dahulu, anda masukkanlah ke dalam untuk leher ni. Tolak dia ke dalam, lipatkan dia. Nampak? Dan bahagian ni pun anda masukkan ke dalam. Sebab kita buat pola, satu pola kita guna untuk depan dan juga belakang. So, masukkan ke dalam betul-betul. Okey. Alright. So, kita penitikan. Okey. Kita penitikan. Dah boleh fokus. Sediakan nota dan tonton sampai habis. Kita penitikan. Okey, penitikan keliling. Okey. Baru kita letakkan basi. Jangan lupa letak basi. Masa kita buat pola tak ada basi. So, kita letak basi pada kain kita. Untuk bahagian bawah, okey, bawah yang kita nak cantumkan dengan bahagian tingkat jubah, basinya setengah inci sahaja. Letakkan setengah inci, tanda. Tandakan. Okey. So, bahagian sisi jubah letakkan basi 1 inci.
Okey, letakkan basi 1 inci. Bahagian ketiak setengah inci. Bahagian ketiak memang tak boleh letak basi besar-besar. Basi dia maksimum setengah inci kat sini. Dan bahagian bahu kita letakkan basi setengah inci juga. Dan bahagian leher kita boleh letakkan basi suku inci saja. Kat leher ni letak suku. Okey, letak suku keliling dia. Okey? Okey, so saya dah letakkan, pola ni kita dah letakkan basi. Dan dart ni, jangan risau, dart ni untuk belakang saja, depan tak payah. Okey, depan tak payah buat dart. So kita potongkan, bismillahirrahmanirrahim. Kita potongkan. Ikut basi yang kita dah buat. Okey. Bahagian bawah. Okey, so dan bahagian atas ni jangan lupa kita belahkan dia. Jangan pula kita biarkan dia sekeping. Potongkan dia, kita jadikan dia 2 keping. Okey. Alright. So, kita boleh bukakan peniti ni. Okey, satu bahagian dah selesai, bahagian depan. Sekarang ni kita nak ambil bahagian belakang. Okey, bahagian belakang menggunakan pola yang sama. So, ini bahagian depan. Saya tandakan. Saya suka tanda macam ni, menunjukkan ini adalah untuk bahagian belakang. Kita tak nak tersilap sebab depan belakang dia sama. Okey, so saya ketepikan bahagian ni. Kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu kita nak ambil bahagian belakang pula. Alright, so saya ambil bahagian belakang pula. Kita ambil dekat bahagian ni. Sebab tu biasanya kalau jubah, saya lebih suka kalau kita gunakan kain bidang 60. Senang kita nak ambil. Bidang 45 pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Kena pandai ambil. Tak ada masalah. Okay, so saya nak ambil dekat sini untuk bahagian belakang. Okay, samakan kain dia, cantikkan dan kita ratakan. Letakkan pola. Okey, untuk bahagian belakang seperti mana yang saya beritahu, bahagian belakang kita cuma nak sekeping saja sebab kita dah buat zip kat depan. Kita tak naklah buat ada zip kat depan, ada zip kat belakang. Tak orang kata tak cantik. Kan? So kita ambil sekeping saja untuk bahagian belakang. So letakkan betul-betul tepi kain. Betul-betul tepi kain. Okey, so saya nak buat macam ni.